Okey. Kita akan record. Alright. So hari ini kita akan teruskan dengan yang ini, dan juga untuk kepada semua pelajar yang ada soalan berkaitan mana-mana subtopik ini, okey, terus bertanya dalam group chat ataupun onkan mic. So jangan tunggu-tunggu. Ya, terus tanya. Sebab ini revision yang pantas. So sebenarnya kenapa pantas? Sebab kita dah belajar. So kita nak revise saja balik. Dan mana-mana yang bahagian yang tak faham, tanya Alright. So kita nak lihat di sini berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani dan juga Rom. Tamadun Roman diterima atau tidak? Tidak. Aizulaka tidak. Roman tu maknanya merujuk kepada penduduk Rom. Penduduk Rom ya. Jangan tulis Roman, tulis Rom. Okey, berkaitan dengan Roman. Baik. So bab ini sebenarnya ada terbahagi kepada bab 6 ini terbahagi kepada dua bahagian. Okey, bahagian pertama iaitu yang ini, okey, tamadun Yunani, okey, tamadun Yunani, okey yang ini, dan juga satu lagi bahagian iaitu tamadun Rom, bahagian bawah ni. So dia ada dua bahagian sebenarnya. Senang nak bahagikan bab ini iaitu ada dua bahagian iaitu Yunani dan Rom. Mula-mula Yunani kemudian Rom. Dan untuk Yunani contohnya okey, dia juga terbahagi kepada dua bahagian. Iaitu yang bahagian pertama ni tamadun Yunani tentang dia punya bentuk dan juga bentuk pemerintahan dan juga bentuk-bentuk bentuk bandar, bentuk dia punya tamadun. Tetapi yang satu bahagian lagi iaitu berkaitan dengan pemerintahan dan bagaimana pemerintahan di Yunani. So ada satu di sini, ada dua di sini. So dia terbagi kepada dua bahagian. Begitu juga dengan kalau kamu tengok Rom yang di bawah tu, tamadun Rom terbagi kepada dua bahagian juga. Okey, subtopik dia yang terbagi kepada dua iaitu berkaitan dengan perkembangan dan masyarakat tamadun Rom. Kemudian satu lagi iaitu tentang seni bena. Seni bena tamadun Rom. Jadi yang di sini adalah satu dan sini adalah dua. So bermakna dia memang pecahkan kepada 4 subtopik ni. So senang untuk kamu faham. Kalau kamu tengok, oh ini ke sebenarnya keseluruhan topik ni, bab ni. Okey, ada tamadun Yunani dan peningkatan pemerintahan. Kemudian diteruskan dengan tamadun Rom dan juga seni bena. Itu je. Jadi mudah untuk kamu faham sebenarnya. Jadi tak susah. Okey. Dan kalau kita lihat untuk tamadun Yunani, okey, secara umumnya tamadun Yunani ini sebenarnya dia telah mengalami peningkatan. Okey, iaitu peningkatan daripada sudut sains dan teknologi, kemudian juga peningkatan dalam bentuk pendidikan, kesusasteraan, falsafah, ekonomi dan juga dalam bentuk pemerintahan dan pentadbiran. Sebab itu tamadun Yunani beri tumpuan kepada sistem pemerintahan. Yang kita dah belajar tu apa? Monarki, kemudian oligarki, aristokrasi, kemudian juga tirani dan juga satu lagi iaitu demokrasi. So ada 5. Senang nak ingat. Ya, betul Pravin. So kita lihat di sini macam lokasi dan perkembangan dia, kamu just tak perlu bimbang sangat iaitu berkaitan dengan lokasi tamadun Yunani ni kalau kita lihat dia memang di semenanjung Greek, dan berada di pulau-pulau di sekitar di Laut Aegean. Kalau kamu tengok ada perkataan Laut Aegean, dan juga Laut Mediterranean, maka kedua-dua ini bermakna merujuk kepada tamadun Yunani. So Yunani di semenanjung Greek, Laut Aegean dan juga Laut Mediterranean. Sekejap lagi cikgu pakai. Baik. Kemudian kita tahu juga, kita nak lihat, inilah dia. Berkaitan dengan tamadun Yunani terkenal dengan negara kuta. Ingat perkataan polis. Bukan polis yang kamu belajar tu je, macam polis entry one tu jaga, polis mati pencuri jaga, bukan. Itu bukan, itu polis lain. Yang ini polis. Dalam tamadun Yunani, polis itu bermaksud negara kota. Negara kota, polis itu. Dan setiap kota ni ada bandar utama, bandar kecil dan juga kawasan kampung. Kawasan kampung ya. Dan polis adalah sebenarnya untuk apa? Peranan polis iaitu menjadi ibu kota. Polis ibu kota dan menjadi pusat tumpuan.
Dan dalam polis, setiap polis ada akropolis, agora dan juga kampung. So jangan tengok yang ini gambaran ini salah sebenarnya. Okey, sebenarnya terbalik. Akropolis bukan dekat atas, akropolis sepatutnya kat dalam. Okey, jadi kalau cikgu boleh potong yang ini, okey, boleh potong kedua-dua ni. Sebenarnya kalau kita nak lihat, sebenarnya yang di sebelah dalam itulah sebenarnya akropolis. Okey, sebelah dalam ialah kita boleh tulis akropolis. Kemudian juga bahagian luar ialah agora. Dan juga luar lagi adalah baru dipanggil kawasan kampung. Kawasan kampung macam tu. Kalau kamu ada nota ni, okey, dalam bentuk kertas, kamu boleh betulkan ya. Akropolis kat tengah, agora kat luar, kemudian kawasan kampung. So apa itu akropolis? Akropolis sebenarnya adalah satu kawasan untuk kita kata sebagai kawasan di tengah-tengah polis, dan ianya adalah satu pusat komuniti, dan juga dia kat situ ya, dia the center of tamadun tu, the center. Dan paling penting dekat kawasan itu ada apa cikgu? Ada rumah ibadat, ada kerajaan, ada istana, dan ada rumah golongan-golongan bangsawan. So itu di mana? Itu di akropolis. Kemudian yang kedua, agora. Agora tu apa cikgu? Okey, take note benda ni Agora sebenarnya ialah merujuk kepada kawasan lapang. Di polis tu ada kawasan lapang. Maknanya dia banyak kawasan lapang, dia jadi tempat pertemuan dan juga tempat untuk pasar malam. Pasar malam, dan kalau waktu siang tempat pertemuan dia orang berjumpa, okey, dan berbual-bual dan berbincang ya. Dan satu lagi kawasan iaitu kawasan kampung. Terletak di luar kawasan akropolis itu, dan kawasan kampung ini adalah kawasan pertanian. Bercucuk tanam. Daripada situlah tamadun Yunani dapat makanan. Okey, dapat makanan. Jodi. Lain macam ni. Baik, jadi kita lihat antara negara kota polis yang terkenal, iaitu kamu kena ingat 3 yang terkenal ni, iaitu Athens, Sparta dan juga Korin. Ini topi-topi Sparta lah ni. Okay. Dan Athens merupakan negara kota yang paling ramai penduduk. Itu Athens. Dan Sparta adalah negara kota yang paling luas. Nampak ni perbandingan dia. Okey, perbandingan dia. Okey, Athens kita tahu ada lebih kurang. Okey, Athens kalau ikutkan polis ada 40,000 orang, dan Athens sebenarnya adalah 40,000 orang. Sparta ada 16,000 orang, dan juga Korin ada 10,000 orang. Okey, namun Athens keluasan dia cuma 2,600. Okey, Sparta paling luas 8,400. Okey, 8,400 km persegi. So, kita dah nampak bahawa Athens paling ramai penduduk, dan juga Sparta paling luas kawasan dia. Okey. Dan kita lihat itu berkaitan dengan ciri-ciri tamadun Yunani. Ada polis, akropolis, kemudian ada agora, dan juga ada kawasan-kawasan kampung. Dan antara polis yang terkenal ialah Athens, Korin, Sparta. Ingat yang itu. Alright. So, itu yang paling penting, dan kita nak tengok yang satu subtopik yang penting untuk tamadun ini, iaitu tentang sistem pemerintahan. Ini selalu keluar dalam periksa. Selalu keluar dalam peperiksaan. Okey. Baik. So kalau kita lihat paling penting dia ada sistem pemerintahan ini. Okey. Paling luas. Korin pula adalah yang sederhana lah. Yang sederhana. Okey. Baik. Terdapat ingat okey, tamadun Yunani terdapat 5 sistem pemerintahan, ada 5. Okey, cikgu, yang mana satu dia mula? Okey, dia mula dengan monarki. Okey, kalau kamu ada nota ni, kamu boleh buat arrow ya. Dia bermula daripada monarki. Monarki dia bergerak pergi ke oligarki. Daripada oligarki, kemudian dia bertukar jadi aristokrasi.
Daripada aristokrasi dia bertukar jadi tirani. Daripada tirani dia bertukar menjadi demokrasi. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. So daripada monarki dulu. Monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan juga demokrasi. Last kat demokrasi. Okay. So kita akan lihat satu persatu tentang demokrasi di Athens dan juga demokrasi di Malaysia. Okey, perbandingan ini selalu dibuat. Okey, perbandingan ini selalu dibuat. Soalan tentang perbandingan ini selalu dibuat. So korang kena faham betul-betul. Okey, iaitu selalu soalan tanya, apa perbezaan antara demokrasi di Athens dengan demokrasi di Malaysia? Sebelum itu, sebelum cikgu pergi kepada demokrasi lain, cikgu nak tanya kamu faham tak apa itu demokrasi? Siapa yang tak tahu apa itu demokrasi? Okay. Anyone here? Semua tahu Okay, bagus. So, kalau tak tahu, boleh tulis dalam group chat Boleh tulis dalam group chat. Okay. Baik, demokrasi secara umumnya adalah sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. We have failed demokrasi. Kenapa fail demokrasi? Kenapa fail demokrasi, Amal Kawi? Kamu rasa kenapa fail? Okay. Sebab tak ada orang tahu demokrasi itu apa. Okey. Baik, inilah dia. Ini demokrasi. Iaitu sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Tak ada orang tahu demokrasi itu apa. Okey. Ni cikgu bagi tahu. Okey, korang kena faham betul-betul. Demokrasi ni sebenarnya adalah satu sistem pemerintahan, how to manage this country. Okey, dengan cara apa? Okey, every country mesti ada pemimpin, betul? Ada leader, betul? Okey, setiap perkara setiap kumpulan mesti ada leader. Dan bagaimana kita memilih leader itu? Kita memilih leader itu dengan cara undi. Maknanya vote. So kalau kita vote, yang paling banyak dapat undi itu, so dialah akan jadi leader ataupun pemimpin. So itu sistem itu dipanggil demokrasi. So kamu jangan fokus pada Donald Trump ataupun Joe Biden sebenarnya tahu. Sebenarnya even di Malaysia pun adalah demokrasi. Almost 80% negara di dunia ini mengamalkan demokrasi. Even negara kita pun demokrasi. Ya, betul. So kalau kita fikir macam mana negara kita boleh buat pilihan boleh buat demokrasi, cikgu? Okey, perasan tak every 5 years kita ada election ataupun kita dipanggil pilihan raya. So semua orang yang layak kena mengundi dalam pilihan raya. So bila dalam pilihan raya mengundi siapa yang kita nak pilih untuk jadi leader tu, bermakna that process means itu adalah demokrasi. Faham? Maknanya bila kita vote tu, itu demokrasi lah tu. Itu demokrasi. Kita memilih leader berdasarkan majoriti undian. Itu itu demokrasi. Take note benda tu ya, supaya kamu jelas, supaya kamu tak tertanya-tanya, apa benda demokrasi sebenarnya ni? Is a cara pemerintahan. Untuk komunisme komunisme ataupun komunis, sistem pemerintahan di negara-negara komunis memang berbeza. Iaitu komunis sebenarnya dipimpin oleh kita kata general tentera kadang-kadang, ataupun juga kadang-kadang diketuai oleh presiden. Dan mereka menggunakan sistem yang mana pemerintahan total, mutlak. Everything datang daripada mereka. So there's no orang kata untuk pengundian tak ada, untuk memilih orang lain tak ada, hanya dia saja yang perlu memilih siapa seterusnya. Ataupun parti komunis itulah yang memerintah itu, parti itulah yang akan memilih siapa seterusnya pengganti dia. Pengganti leader itu. So leader bukan dipilih oleh rakyat, tetapi leader dipilih among leaders juga. So itu bukan demokrasi, itu adalah komunis. Dan amalan-amalan komunis yang lain lah. So itu perbezaan yang ketara. So ingat,
Baik, soalan selalu tanya tentang apa perbezaan Athens, demokrasi di Athens dengan demokrasi di Malaysia. Okey, baik. So tengok benda ni Untuk untuk demokrasi di Athens kalau kita lihat, okey, kalau kita lihat perbezaan dia yang ini. Demokrasi di Malaysia dia berbentuk tidak langsung, iaitu demokrasi berparlimen. Maknanya tidak langsung ni apa tahu? Kalau di Athens semua penduduk boleh masuk ke dalam dia punya dewan perhimpunan. Semua penduduk boleh masuk dalam dewan perhimpunan, betul? Okey, semua penduduk yang layak, warga negara boleh masuk dalam dewan perhimpunan dan juga terbabit dalam melakukan perubahan dasar-dasar. Maknanya terbabit dalam hal ehwal kerajaan. Tapi kalau di Malaysia tak boleh. Okey, dan di Malaysia tak boleh. Kalau semua penduduk masuk dalam parlimen, pecah parlimen. Sebab negara kita ada 36 juta orang. 36 juta orang Takkan semua nak masuk 36 juta dalam parlimen, pecah. So tak boleh. So kita buat dalam bentuk tidak langsung. Iaitu kita akan pilih, kita vote siapa yang akan pergi ke parlimen itu. So itu dipanggil tidak langsung ataupun indirect. Tapi kalau di Athens, direct. Direct demokrasi. So itu perbezaan yang ketara. Okay. Kemudian kalau kita tengok antara perbezaan lagi iaitu rakyat akan memilih wakil mereka melalui pilihan raya dan wakil inilah yang akan pergi ke Dewan Rakyat. Wakil ini pergi ke Dewan Rakyat untuk membincangkan berkaitan dengan apa juga masalah di kawasannya. So itu perbezaan di Athens dan juga demokrasi di Athens dan demokrasi di Malaysia. Itu perbezaan yang ketara. Right. Baik. Kembali kepada sistem pemerintahan tu. Okey, mula-mula dia ada story dia ada cerita dia. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita lihat inilah dia. Okey, iaitu bermula, kamu kena tengok daripada bawah iaitu monarki. Okey, pada peringkat awal, Athens ni sebenarnya adalah sistem pemerintahan beraja pada peringkat awal sistem pemerintahan beraja yang dipanggil monarki. Ya, monarki. Ingat sistem beraja dipanggil monarki dan kalau kita lihat di sini dan sistem raja itu berasaskan keturunan. Maknanya keturunan-keturunan dia yang akan menjadi pemerintah dan raja. Dan raja dibantu oleh konsul yang terdiri pada golongan cerdik pandai. Konsul ni penasihat. Konsul ini penasihat. Kemudian apabila raja semakin kurang berkuasa dan konsul semakin berkuasa pula, maka konsul memerintah. Jadi konsul memerintah, maka konsul ini akan menjadi sekumpulan kecil pemerintah dan penasihat-penasihat. So, sekumpulan kecil golongan yang berkuasa ini terdiri daripada konsul-konsul tadi. So, sistem ini dipanggil oligarki. Take note oligarki, okey, sistem yang mana sekumpulan kecil golongan yang berkuasa. Baik. So, ini konsul-konsul tadi, okey, dah berkuasa. Apabila konsul-konsul ini dia dah ada kuasa, dia menjadi kaya raya. Okey, ada kuasa, ada harta, kaya raya, berpengaruh, maka mereka telah menjadi apa? Menjadi golongan bangsawan. Golongan bangsawan ni kalau kita panggil iaitu seperti nobleman lah. Nobleman. So nobleman ni orang-orang bangsawan yang kaya, yang mewah, yang berpengaruh, berkuasa. Mereka pula memerintah. Kalau mereka memerintah, bermakna sistem itu bukan lagi oligarki, tetapi sistem itu adalah aristokrasi. Aristokrasi ialah pemerintahan yang diperintah oleh golongan bangsawan. Bangsawan dan apabila golongan bangsawan ini sebenarnya apa yang berlaku tahu? Aristokrasi ni bila golongan bangsawan ni bila mereka memerintah, dia orang kaya, berpengaruh, kemudian banyak harta. Jadi kekayaan mereka makin bertambah. What will happen bila hanya sekelompok kecil saja yang kaya? Sikit saja yang kaya tetapi rakyat macam mana? Rakyat akan banyak yang menderita. Sebab apa? Yang kaya sikit aja. Rakyat tak kaya. Rakyat hidup susah.
Jadi apa yang akan berlaku, rakyat kat bawah ini akan sedikit demi sedikit akan jatuhkan aristokrasi ini. Kerana apa? Kerana rakyat tak berpuas hati. Kenapa kau je yang menikmati semua kemudahan? Kenapa kami rakyat ini yang tak dapat kemudahan? Kenapa kami rakyat tak dapat menikmati kesenangan hidup? So mereka akan memberontak dan menjatuhkan aristokrasi. So biasanya kalau pemerintahan rakyat itu ataupun rakyat itu bangun, biasanya akan diketuai oleh seorang leader. Mesti ada seorang leader. Leader tu. So bila leader tu dengan rakyat semua bergabung jatuhkan aristokrasi ini, maka leader tu akan naik. Leader itu akan naik menjadi apa? Menjadi seorang tirani. Dia ada seorang tirani. Dan tirani inilah yang akan kata, tak apa, kali ini saya pula yang memerintah. So bila dia memerintah, bila seorang memerintah, bermakna akan berlaku kezaliman. Kerana apa? Kerana semua perkara dia buat sendiri. Oh tu tak boleh. Nanti akan berlaku jadi macam ni. No. Saya tak setuju. Kan? Saya kan leader, tak boleh macam tu. Kita kena tukar. Oh yang ini pula tak boleh. Kena ikut cara macam ni. Oh dia aje. Bermakna sistem ini akan dikuasai oleh golongan yang zalim. Zalim ni maksudnya apa? Golongan zalim ialah golongan yang tidak adil. Maknanya dia tak fair kepada rakyat. Kerana apa? Dia ikut kehendak dia. Ikut suka hati dia je. Ingat zalim tu bukan bermaksud zalim sebenarnya bukan bermaksud kejam, bukan. Zalim bukan kejam sebenarnya. Zalim ni sebenarnya bermaksud tidak adil. Itu lawan opposite words bagi adil. Ingat tu adil lawannya zalim. Adil lawannya zalim jadi sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan zalim tadi, dan dia pula menindas rakyat. Daripada situ rakyat akan bangun sekali lagi dan jatuhkan tirani itu. Barulah mereka kata apa? Kami nak tukarlah kepada demokrasi, iaitu memilih pemimpin daripada pengundian ataupun pilihan raya oleh rakyat. Baik, monarki itu sama ke macam pemerintahan Mesir Purba? Ya, betul. Kebanyakan sistem beraja adalah monarki. Contoh di Malaysia, kamu ingat tak Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor Riau, kemudian kamu ingat tak tentang itu semua, Kesultanan Melaka semua, itu monarki. Itu monarki. Sampai sekarang ada lagi tak? Ada, iaitu di Arab Saudi. Raja Arab Saudi, Raja Fahd apa semua kan? Itu monarki. Brunei juga monarki. Masih lagi pemerintahan beraja. Kita monarki juga, tetapi kita monarki demokrasi. Iaitu kita ada raja, tetapi kita masih ada demokrasi. Kita dah blend sistem raja dengan demokrasi. Jadi, baik, ada tak pertanyaan tentang mana-mana sistem ni? Ada tak apa-apa pertanyaan tentang mana-mana sistem pemerintahan ini? Sebelum kita proceed yang lain. Nak tanya-tanya sekarang. Nak tanya-tanya sekarang. Bagi faham betul-betul. Baik, so dia kata, baik. Demokrasi, ada yang bertanya, cikgu, korang perasan tak dalam pilihan raya, biasanya pilihan raya kan, dia akan sebut apa tahu? Telah memenangi 3 kerusi di kawasan sekian, kawasan sekian, kawasan sekian. Kemudian parti ini telah memenangi 10 kerusi. Parti ini memenangi 15 kerusi. Kemudian kamu akan bertanya, kenapa dia orang berebut kerusi? Baik, kerusi itu sebenarnya merujuk kepada kerusi di parlimen. Kat parlimen, dia ada banyak kerusi keliling tau untuk diorang mesyuarat. Dan kerusi itu sebenarnya mewakili kawasan. Satu kerusi itu untuk orang wakil daripada Shah Alam. Satu lagi kerusi untuk wakil daripada Ampang. Satu lagi kerusi untuk wakil daripada Kota Kemuning contoh. Kemudian satu kerusi wakil untuk kawasan Kelang. So kerusi itu merujuk kepada orang yang akan duduk di situ dan mewakili kawasan dia, kawasan yang dia menang.
Kalau dia menang di kawasan Shah Alam, maka dia duduklah di kerusi Shah Alam. Itu maksud kerusi. Okey, iaitu tempat duduk di dalam Dewan Parlimen. So itu penting. Okey, tak ada soalan. Tak ada soalan, kita akan pergi kepada bentuk pemerintahan. Ingat, okey, ini demokrasi di Athens. Okey, kalau demokrasi. Ingat demokrasi ni. Kalau di Malaysia, demokrasi tidak langsung. Take note demokrasi tidak langsung yang cikgu tak tulis ni kan. Berbentuk tidak langsung. Tapi kalau di Athens, dia adalah demokrasi langsung. Ingat yang ini demokrasi langsung. Apa maksud langsung? Maknanya setiap warga negara Athens akan terlibat secara langsung dalam membincangkan dan berdebat, membincangkan dasar dan berdebat bagi menentukan dasar dan berkaitan hal ehwal politik. Sebab apa? Warga negara Athens semuanya terlibat. Sebab bilangan dia tak ramai. Tak ramai. Kalau kita tengok tadi ada berapa? 40,000 orang kan? Kalau 40,000 orang, kamu bahagi dua. Katakanlah ni lelaki, perempuan. Ingat okey, pemerintahan di Athens, demokrasi, hanya lelaki saja yang boleh masuk Dewan Perhimpunan. Perempuan tak boleh. So, let's say kita bahagi dua. Okey, separuh 50% lelaki, 50% perempuan. So, lelaki boleh masuk. Bermakna dah 20,000. 20,000 yang boleh masuk dalam Dewan Perhimpunan. Dan kemudian kalau kita bahagi dua kepada apa? Dewasa dan kanak-kanak. Kanak-kanak tak boleh masuk, orang dewasa sahaja. So daripada 20,000 kita akan divide kepada dua, iaitu apa? Okey, kanak-kanak dan juga dewasa. So dewasa tadi 20,000 kita divide jadi 10,000. 10,000 orang dewasa. Kemudian kita bahagikan lagi kepada yang tua dan yang golongan belia ataupun dewasa. Yang tua over 60, over 50 tak boleh masuk. So kita katakan half lagi. So tinggallah 5,000. 5,000 itulah yang akan masuk dalam Dewan Perhimpunan. You see? So 5,000 orang dalam satu bangunan boleh je, tak ada masalah. Betul tak? 5,000. Tapi kalau rakyat Malaysia kan 30 juta, kalau separuh 15 juta, separuh lagi daripada 15 juta adalah 7.5 juta, separuh lagi berjuta-juta lah. Kan? Boleh masuk dalam satu bangunan. Penduduk juta-juta tak boleh. Sebab itu perbezaannya. Athens demokrasi langsung, kalau parlimen demokrasi tidak langsung. Baik. Kemudian ingat nama ni, Pericles. Okay, Pericles Pericles ini menekankan berkaitan dengan pemberian kuasa kepada rakyat bagi Athens untuk memantapkan lagi. Dia memantapkan lagi sistem demokrasi, dan sistem pemerintahan di Athens menjadi lemah dan berakhir. Lemah dan berakhir semasa pemerintahan Raja Philip pada 338 sebelum Masihi. Perbezaan yang ketara adalah kalau kita lihat sistem demokrasi di Malaysia dilaksanakan melalui pilihan raya yang memilih wakil-wakil rakyat. Dan ianya kekal sampai sekarang. Baik, inilah dia. Pengasas demokrasi di Athens iaitu Solon. Ingat bukan Solos. Solos tu yang gamers, bukan. Solos tu yang gamers. Ini Solon. Pengasas demokrasi Athens. Dan satu lagi, inilah dia yang Pericles, iaitu seorang maharaja. Iaitu pada kemuncak demokrasi di Athens, dialah yang telah memantapkan sistem demokrasi. Cikgu tahulah, kan? Cikgu tahu. So negara lain yang mengamalkan sistem demokrasi ialah Malaysia, Singapura, Amerika Syarikat dan juga Indonesia. Baik. Inilah dia ciri-ciri demokrasi. Ingat, macam cikgu selalu bagi tahu, demokrasi di Athens ada Dewan Perhimpunan, ada majlis, ada juri, ada magistrate. Ingat ada 3 tu. Majlis, juri, magistrate. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah inilah dia. First of all, Dewan Perhimpunan. Dewan Perhimpunan ni samalah macam apa? Macam parlimen. Macam take note benda ni iaitu Dewan Perhimpunan ialah seperti parlimen. Parlimen. Jadi Dewan Perhimpunan ini apa beza dia? Kena ingat yang boleh masuk cuma orang lelaki. Orang perempuan jangan dengki Orang perempuan jangan dengki. Yang boleh masuk cuma warga negara lelaki sahaja.
dan mereka akan bersidang sekurang-kurangnya 3 kali sebulan. Cikgu ambil yang mana-mana penting je. Dan semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan itu dan semua warga negara akan memberi sebarang pandangan ataupun cadangan mengenai dasar dan sebagainya. Okey, dan ini mewujudkan perasaan kebersamaan, maknanya perasaan together. Baik, Dewan Perhimpunan akan berkuasa mengawal hal ehwal pentadbiran dan juga menentukan pelaksanaan dasar-dasar, berkuasa untuk memutus dan mengeluarkan deklarasi peperangan. Kalau maknanya mereka lah, Dewan Perhimpunan lah yang akan declare sama ada nak join war atau tidak. Itu Dewan Perhimpunan. Dan juga Dewan Perhimpunan berfungsi sebagai mahkamah orang awam. Mahkamah orang awam untuk menyelesaikan kes-kes yang besar. Kemudian berkuasa melantik ahli majlis untuk menyertai sistem pentadbiran, menggubal undang-undang. Ingat macam parlimen, sebiji macam parlimen. Untuk membuat undang-undang, kemudian membuat deklarasi peperangan, dan juga untuk menandatangani perjanjian. Just kamu boleh ingat, kamu ingat 3 atau 4 poin kat sini tentang fungsi Dewan Perhimpunan. Mahkamah orang awam, melantik ahli majlis, menggubal undang-undang, membuat deklarasi peperangan dan juga menandatangani perjanjian. Itu Dewan Perhimpunan. Sama macam parlimen sekarang. Sama. Okey. Baik. Daripada Dewan Perhimpunan kita akan lihat inilah dia. Kita akan tengok satu-satu majlis, magistrate dan juga juri. Majlis. Ingat majlis ialah jawatan kuasa yang mengendalikan apa? Ia adalah jawatan kuasa yang mana ianya mengendalikan urusan pemerintahan dan pentadbiran. Dan dia akan bincangkan perkara penting pemerintahan dan pentadbiran, dikenali sebagai apa? Majlis 500. Take note benda ni dipanggil Majlis 500. Kenapa Majlis 500? Kerana ada 500 ahli. Ada 500 ahli. Sebab tu dipanggil Majlis 500. Dan 500 ahli ini dibagikan kepada 10 jawatan kuasa ataupun dipanggil Pritani, dan setiap jawatan kuasa tu ada 50 orang lah. Ada 50 orang. So ada 10 jawatan kuasa. Apa fungsi majlis ini? Dia yang buat ataupun laksanakan keputusan Dewan Perhimpunan itu. Juga bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan dan kuasa majlis tidak akan mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Ini majlis. Dan kalau ikutkan majlis ini samalah seperti kita punya jemaah menteri. Maknanya Perdana Menteri, kemudian ada Menteri Pertanian, kemudian ada Menteri Pelajaran kan? Ada Menteri Ekonomi. Itu samalah macam majlis. Ahli majlis maknanya ahli-ahli kabinet menteri. Majlis ni macam jabatan ataupun kita kata ahli jemaah menteri. Itu majlis. Berbeza dengan magistrate. Magistrate ni adalah dikatakan sebagai, kalau kita lihat, magistrate adalah badan yang melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan merupakan perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran. Maknanya magistrate ini adalah kaki tangan awam. Pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja untuk jabatan kerajaan. Itu magistrate. Dan mereka terdiri daripada warga negara Athens, anggota sebanyak 6,000 orang. Ada 10 orang general tentera menganggotai badan ini. Kalau kamu tanya, cikgu, kenapa kaki tangan awam ada pula general tentera? Samalah. Perasan tak? Kaki tangan awam kita kan, maknanya orang-orang kerajaan, kaki tangan kerajaan. Bukan saja yang bekerja dekat pejabat-pejabat kerajaan. Polis kaki tangan kerajaan tak? Kaki tangan kerajaan kan? Tentera, kaki tangan kerajaan kan? Bomber, kaki tangan kerajaan kan? Jadi ini semua dipanggil kaki tangan kerajaan. Dan setiap polis, setiap tentera pastinya ada general tentera dia, ada general polis dia, ada dia punya ketua polis negara kan. Itu ibarat general lah tu. Dan kalau kita lihat
Cikgu-cikgu pula kaki tangan negara ke? Ya, cikgu-cikgu pun kaki tangan awam. Cikgu-cikgu kaki tangan awam. Kecuali cikgu lah. Cikgu kaki tangan lain. Cikgu kaki dan tangan. Cikgu kaki dan tangan ya. Yang lain-lain tu kaki tangan awam lah. Okey, baik. So, magistrate adalah kaki tangan kerajaan. Masih ada ke hamba? Ya, masih ada hamba. Ya, betul Razan. Zaman ini masih ada hamba. Ya, masih ada hamba. So, kaki tangan awam ini, kaitan kerajaan akan melaksanakan dasar yang telah diluluskan oleh majlis dan mengurus hal ehwal pendidikan, percukaian dan lain-lain. Baik. Dan yang terakhir iaitu juri. Juri. Ingat juri adalah badan yang berkuasa dalam hal keadilan di mana ada 101 hingga 1001 orang akan mengikut keseriusan kes yang sedang dibicarakan. Juri itu ramai yang akan dengar kes itu dan diorang akan putuskan. Iaitu mereka lah menjadi pemutus kepada sesuatu kes. So, perasan tak? Juri bilangan dia ganjil. Dia bukan genap. Dia bukan 100 orang tetapi 101 orang. Dia bukan 1000 orang tetapi dia 1001 orang. Kenapa dia ganjil? Siapa tahu? Supaya adil. Supaya adil? Agak-agak. Kenapa dia ganjil? Ya, juri tu. Juri tu seramai 1101 orang dan juga 1001 orang juri. Kenapa dia ganjil? Ya, betul Erina. Supaya undian tak sama. Kalau katakan dia punya keputusan dia nanti tak jadi 50-50. Kalau katakan ada 100 orang. Kalau 100 orang, okey, 50 orang okey memutuskan dia bersalah. 50 orang lagi memutuskan dia tidak bersalah. So tak dapat keputusan. Sebab itu perlu ada ganjil. Supaya at least kan. Sebab itu kena ada 101 hingga 1001. Bermakna kena ada ganjil. Supaya apa? Satu tu akan menentukan salah atau tidak salah. Jadi dia akan sentiasa dapat keputusan. Kalau genap memang tak dapat keputusan. 50-50 lah, 50-50, 500 orang setuju, 500 orang tak setuju kan. Jadi tak dapatlah keputusan. Kan sebab tu dia ambil nombor yang ganjil. Nampak tak? Bijak dia orang kan? Okey. Dan pesalah boleh merayu terus kepada warga negara dan warga negara ada berkuasa terhadap pengadilan. Okey. Itu di Athens. Sparta, ingat Sparta memang pemerintahan dia adalah pemerintahan beraja. Sparta dengan Athens berbeza. Okey. So ini pemerintahan beraja, okey, dan juga kalau kita lihat terdapat 2 orang raja. Ingat Sparta ada 2 orang raja yang memerintah. Bersama bagi mengelakkan seorang raja daripada raja tersebut bertindak kejam. Dan kedua-dua raja tersebut berasal daripada keluarga Eurypontids dan juga Agidas. Ini tak perlu sangat ingat. Tapi yang paling penting, sistem pemerintahan Sparta. Raja ada Dewan Perhimpunan dan ada majlis. Ada Dewan Perhimpunan juga. Ada 10,000 orang ahli. Okey. 5 orang pegawai yang dilantik sebagai A-Force. Okey, berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Uish, dahsyat dia orang ni Majlis pula ada 28 orang ahli dewasa. Mereka berusia melebihi 60 tahun dan keahlian majlis seumur hidup memerintah secara mutlak. Okey. So majlis seumur hidup memerintah secara mutlak. Itu di Sparta. Baik. Paling penting kamu kena ingat kalau di Athens dia ada monarki, oligarki, aristokrasi, tirani, kemudian demokrasi kan. Sparta tak Sparta dia memang monarki sahaja. Tapi monarki yang terhad. Monarki yang terhad iaitu dia ada 2 orang raja dan raja kuasa dia terhad. Tak macam kita. Kan? Tak macam kita. Raja berkuasa mutlak. Dia orang tak. Dia orang monarki raja yang berkuasa terhad. Okey. Namun raja itu akan dibantu oleh Dewan Perhimpunan
dan majlis. Memerintah, okey. Apa maksud memerintah dengan mutlak? Memerintah dengan mutlak maksudnya adalah total power. Semua kuasa dalam tangan raja itu. Okey, undang-undang kena tanya dia. Pentadbiran kena tanya dia. Pertanian kena tanya dia. Ekonomi kena tanya dia. Okey, ketenteraan kena tanya dia. Maknanya everything pada dia, pada raja. That's what we call total power ataupun memerintah dengan mutlak. So itu dikatakan memerintah dengan mutlak. Baik. Kehidupan masyarakat di Sparta, ingat kehidupan masyarakat di Sparta memang berbeza berbeza daripada kebanyakan polis. Sebab apa? Sparta bersifat ketenteraan, disiplin tentera. Kanak-kanak seawal usia 7 tahun dan kaum wanita akan dilatih menjadi anggota tentera. Macam Pravin ke, Ain Zulaika ke, kan, Dia Widya, Nur Aryana, Irina ni semua memang akan dilatih menjadi tentera. Kan, kena pegang senjata. Macam mana agak-agaknya tu ya? Okey, siap sedia. Baik, gerak ke kanan. Okey, tembak. Puff. Okay, baik. So tak lain. Okay. Oh tu lain Okay, baik. Okay. So okay, jadi bukan tak boleh, boleh. Ada juga perempuan yang jadi askar, jadi tentera, boleh boleh ada askar perempuan jadi askar kan. Tapi kita tahulah kan, dia kalau perempuan dia akan dia tembak, tembak ke hatimu, dish. Jadi lain. Baik. So lagi. Okay. So peranan kaum wanita. Okay, ingat kaum wanita dalam pertahanan keselamatan Sparta. Kaum wanita jadi anggota tentera tahu. Menjalani latihan fizikal, diajar berlari dan bertinju. Bertinju kau? Dia bertinju. Tinju tahu tinju? Bukan main-main. Kan kita tinju macam ni kan? Dia okay. So kena belajar tinju yang betul Baik. Kemudian kena okay. Baik, dan kemudian menjalankan tugas mempertahankan negara kota. Okey. So itu peranan kaum wanita ini okey, dan kita tahu Sparta memang mementingkan disiplin ketenteraan dan taat setia masyarakat. Kedua-dua aspek ini berakar umbi dalam kalangan warga negara Sparta sehingga mereka sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara kita. Negara mereka. Okey. Dan antara contoh peperangan yang mereka pernah terbabit iaitu perang Sparta dengan Persia. Sparta dengan Persia. Persia ni sebenarnya adalah sekarang ni dipanggil kawasan Iran dan Iraq. Iran dan Iraq tu dulu dipanggil Persia. So Sparta ni di Athens telah berperang dengan Persia dan 400 dia berlaku pada 490 sebelum Masihi dan berakhir pada tahun 449 sebelum Masihi. Plus minus lebih kurang dalam 50 tahun lah peperangan ini berlaku. Dan ini menyebabkan berlaku berpecah belah antara negara kota. Telah menewaskan negara kota dunia ini telah menewaskan kuasa Persia yang jauh lebih besar. Sebab apa? Sebab kejayaan Sparta disebabkan oleh penekanan disiplin ketenteraan. Ni nampak perang Sparta tu. Perang Sparta. So samalah macam ni. Ni sebenarnya bekas tentera. Cikgu pun bekas tentera Sparta sebenarnya. Nampak ni? Nampak? Bekas tentera Sparta ni kau. Bekas tentera Sparta. Tanya, tak nak tanya ke bahagian mana? Bahagian serangan tentera berjalan kaki ke atau tentera berkuda ke, tak nak tanya ke? Tentera berjalan kaki ke, tentera berkuda ke, tak nak tanya? Tak nak tanya tak nak tahu tak nak tahu. Tak nak tahu tak apalah. Kan? Okey. Baik. Kita lihat di sini. Aspek penekanan. Perbezaan antara Athens dengan Sparta
Ingat, Athens, okey, dia mengamalkan kebebasan dan ada hak warga negara serta pemikirannya terbuka. Berbanding dengan Sparta, Sparta dia tak ada kebebasan. Dia akan diterapkan disiplin ketenteraan dan setiap warga negara kena terapkan semangat patriotik dan dengan matlamat dia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, so inilah berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Baik, cikgu rasa kita tak dapat nak sambung ke tamadun Rom. Okey, sebab tak sempat nak habis. Baik, ada sebarang pertanyaan tak nak tanya? Sebelum kita akan buat latihan. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Okey, ada sebarang soalan nak tanya tentang tamadun Yunani tak? Tak ada. Tak ada. Ada yang berkata tak ada. Yang lain-lain? Yang lain-lain ada nak tanya apa-apa? Tiru, Amal Qawi, kemudian Wan Kristina. Ada, cikgu. Tak ada. Okey, Nur Insyira dan Najlufi tak ada. Okey, baik. So kita akan cuba untuk buat latihan yang memang ada di dalam ni. Cikgu boleh saya pergi tandas tak? Pergi. Ambil kad dulu. Ambil kad. Kad untuk pergi tandas. Okey. Kemudian nanti balik semula. Ambil kad ni. Ambil kad. Okey. Kad biru kan? Pergi. Okey. Siapa lagi nak pergi tandas? Siapa lagi nak pergi tandas? Okey. Baik. Jap, itu kad. Kad. Kad lah tu. Okey. Baik. So kita nak lihat di sini. Baik, latihan yang mana cikgu? Baik, kamu perasan tak? Setiap muka surat ini ada latihan, ada soalan-soalan di bawah dia iaitu practice skill. So kita akan cuba jawab sama-sama practice skill ni Boleh tak? Kita cuba jawab sama-sama soalan-soalan di practice skill tu. Boleh tak? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Soalan di practice skill ni. Okay, nak jawab soalan ni tak? Jom kita jawab sama-sama nak? Okey. Boleh? Okey, baik. Alright, so boleh. Jom kita buat sama-sama. Okey. So, kita lihat. Soalan nombor 1, apakah kelebihan tamadun Yunani? Okey, kalau kita lihat, okey, macam biasa, kalau kamu dapat soalan, okey, make sure kamu tengok kehendak soalan tu nak apa. Okey, dia tanya kelebihan tamadun Yunani. Maknanya di sini bila kelebihan, kamu kena cari di bahagian atas tu ada dia punya nota berkaitan dengan kedudukan ini memberikan 2 kelebihan kepada tamadun Yunani. Iaitu kelebihan dia apa? A dengan B ini. Iaitu cuaca yang sederhana membolehkan aktiviti seperti perdebatan dan sukan dapat dijalankan. Kemudian satu lagi membolehkan orang Yunani dikenal sebagai pelayar yang handal. So, mungkin ada yang tanya, cikgu, macam mana nak buat ayat ni cikgu? Okey, sekiranya ada A dengan B. Sekiranya ada A dengan B, bermakna kamu terus je berikan point. Sebab kamu tak perlu buat ayat. Tak perlu buat ayat, kamu hanya terus untuk menulis saja. Iaitu kalau katakan kelebihan tamadun Yunani, terus je ambil. Bulat-bulat seperti yang tertulis. Cuaca yang sederhana. Okey, membolehkan aktiviti dijalankan. Tak perlu ambil contoh. Aktiviti dijalankan di luar rumah. Okey, itu satu. Okey, cuaca yang sederhana membolehkan aktiviti dijalankan di luar rumah. Satu lagi, okey, membolehkan orang Yunani, okey, Yunani dikenal sebagai pelayar yang handal. Okey, handal. Macam tu. Membolehkan orang Yunani dikenal sebagai pelayar yang handal. Okey. Nyatakan 2 aspek peningkatan tamadun Yunani. So, ini soalan nombor 2. Baik, bila ditanya tentang 2 aspek peningkatan tamadun Yunani, so 2 aspek ni mana nak cari cikgu? 2 aspek peningkatan itu sebenarnya terdapat di sini. Inilah dia, okey, tentang aspek ataupun bidang
peningkatan tamadun Yunani. Okey, bidang ni aspek sebenarnya, aspek atau bidang sama. Okey, dalam pelbagai aspek. So kita lihat ada berapa ni? Ada 6. Sains dan teknologi, pendidikan, kesusastraan, falsafah, ekonomi dan pemerintahan dan pentadbiran. So, kamu boleh ambil mana-mana 2 kat situ, iaitu kita boleh ambil 2 aspeknya, iaitu berkaitan dengan apa? Okey, nak ambil mana? Pendidikan. Okey, sains dan teknologi serta pendidikan. Okey, so boleh ambil, iaitu just tulis pendidikan dan satu lagi iaitu berkaitan dengan satu lagi iaitu cikgu ambil seperti falsafah. Falsafah ya. So itu aspek peningkatan tamadun Yunani. Okey. So kita boleh proceed kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Alright. So kita lihat di sini. Jelaskan 2 kepentingan polis. Okey. Macam kita tahu polis itu adalah iaitu dipanggil negara kota. Betul? Polis ialah negara kota. Okey, so apakah kepentingan negara kota tu? Apa kepentingan polis itu? Soalan tanya tentang 2 kepentingan polis. 2 kepentingan polis. So kita boleh ambil kat sini ada 4. Okey. So antara kepentingan polis itu, polis adalah tanah suci kurniaan dewa. Okey, setiap warga negara berhak dan bertanggungjawab menjaga kepentingannya. Okey, setiap warga negara tamadun ini mewujudkan jalinan hubungan yang amat rapat dan membangkitkan rasa kekitaan untuk mempertahankan negara kota ini. So, berikan 2 kepentingan dia. Okey, kepentingan dia so kita boleh tulis seperti ini. Okey. Kita kata bahawa polis merupakan ambil dulu, polis merupakan merupakan tanah suci, kurniaan dewa. Ya itu. Dan satu lagi kita boleh ambil iaitu kepentingan dia iaitu setiap warga negara. Setiap warga negara bertanggungjawab ataupun kita kata berhak dan bertanggungjawab untuk menjaga kepentingannya. Okey, cukup. Senang je sebenarnya. Dia macam tu. Okey. So itu berkaitan dengan soalan yang jelaskan 2 kepentingan polis. Okey, boleh kita teruskan dengan soalan lain? Okey. So kita teruskan dengan soalan yang ini. Nyatakan 2 sistem pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Soalan ni pun selalu keluar dalam exam okey. So 2 sistem pemerintahan dan pentadbiran di Athens. So kamu boleh ambil mana satu cikgu? 2 sistem pemerintahan dan pentadbiran. Cuba tengok betul-betul okey, kalau kamu perhatikan soalan ini nyatakan 2 sistem pemerintahan dan pentadbiran. So so kat sini sistem pemerintahan dan pentadbiran. So soalan Razan tanya, cikgu dekat dalam periksa memang ada jawapan ke dekat atas soalan tu? Mana ada, suka tikau aje. Baik. Okey, dalam periksa memanglah tak ada macam ni. Tetapi apabila kamu buat latihan, kamu menulis ini, ianya membantu kamu untuk ingat fakta. Sebab itu kena buat latihan. Tu je. Kalau jawapan tu ada dekat atas soalan, senanglah korang. Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Baik. Jadi kalau kita lihat, nyatakan 2 sistem pemerintahan. Jadi senang yang teramat. Itulah. Yang ini tujuan dia untuk apa tahu? Untuk kamu kenal bentuk soalan dia macam mana. Bentuk soalan daripada subtopik ini, bentuk soalan dia macam mana? Macam mana dia tanya macam mana bentuk soalan tanya? Macam inilah. So 2 sistem pemerintahan dan pentadbiran kamu boleh ambil iaitu seperti kamu boleh ambil terus dia jawab tirani, dan satu lagi kamu boleh ambil iaitu mungkin kamu boleh ambil aristokrasi. Macam tu. Okey. Tirani dan aristokrasi. Baik. Soalan 2. Okey, 2 ni apakah maksud oligarki?
Okey. Baik. So, untuk menjawab soalan ini, kamu kena mulakan dengan ayat jawapan. Okey, ayat jawapan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada A, B, C kan. So, terus dia bagi line kat situ, kamu kena tulis jawapan. Iaitu, kamu boleh mula dengan ayat maksud oligarki. Okey, maksud oligarki, okey, adalah ataupun ialah, okey, ialah sistem pemerintahan. Pemerintahan yang oligarki kan, yang dikuasai oleh sekumpulan kecil golongan yang berkuasa, So itu cara dia. Okey. Make sure kamu punya jawapan itu mestilah penuh. Maknanya mesti ikut ayat. Okay. Maksud oligarki ialah sistem pemerintahan. Itu pun boleh. Satu lagi cara yang kamu boleh buat iaitu oligarki bermaksud. Okay. Oligarki bermaksud pun boleh juga. Oligarki bermaksud sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sekumpulan kecil golongan yang berkuasa pun boleh juga. Itu cara untuk menjawab soalan kalau ada soalan tentang maksud. Okey. Ngam. Baik. Ada soalan tak nak tanya? Ada sebarang soalan tak nak tanya? Korang ni diam aja, cikgu pula risau tengoknya korang ni. Korang okey ke tak okey? Okey. 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 Baik, bagus. Okey. Okey. Baik, ini soalan berkaitan dengan okey. Tak ada rasa cikgu. Okey. Okey, kita nak lihat di sini. Okey, berkaitan dengan soalan-soalan tentang demokrasi. Ini penting. Baik, soalan yang ini, apakah maksud demokrasi langsung? Okey. Demo, kalau macam cikgu cakap selalu kan, kalau soalan macam ni kamu kena buat dalam bentuk ayat penuh. Baik. So kita boleh buat demokrasi langsung, okey, bermaksud macam tu. Demokrasi langsung bermaksud setiap warga negara. Okey, setiap warga negara terlibat secara langsung. Okey, secara langsung dalam hal dalam hal pentadbiran ataupun kita boleh secara langsung dalam dewan perhimpunan. Dalam dewan perhimpunan. Okey, bagi membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan ataupun pentadbiran negara. So paling penting yang memberi jawapan macam ni, yang memberi markah yang cukup untuk kamu apabila ada demokrasi langsung bermaksud ada setiap warga negara, terlibat secara langsung dalam dewan perhimpunan. Amar Kawi, pergilah berapa kali kau nak pergi toilet ni? Okey, dalam dewan perhimpunan. Kemudian bincangkan hal ehwal pentadbiran negara. So ini antara key point yang kamu kena faham tentang demokrasi langsung. Warga negara secara langsung, dewan perhimpunan dan bincangkan hal ehwal pentadbiran negara. So ini key point untuk memberi definisi demokrasi langsung. Right? Baik. Soalan seterusnya, bagaimanakah demokrasi dijalankan? Ya, Amar Kawi, silakan. Sebenarnya untuk menjawab soalan-soalan seperti ini, kamu kena lihat peruntukan markah tau. Tapi sebab peruntukan markah tak ada, kan? Jadi kamu boleh beri kita kata sebagai sesuka hati kamu lah. Okey, tapi kalau lagi panjang lagi baguslah, kan? Baik. Contohnya di sini. Bagaimana demokrasi di Malaysia dijalankan? Okey. Ambil balik ayat tu ya. Demokrasi di Malaysia dijalankan
kita tahu dijalankan secara apa? Secara apa? Okey, secara tidak langsung, betul tak? Okey, dijalankan secara tidak langsung. Titik. Okey. Ini dipanggil apa? Dipanggil KISS. Teknik KISS. Tahu teknik KISS? Cikgu pernah mention tak teknik KISS? KISS. Iaitu apa? Keep it simple, keep it simple stupid. Keep it simple stupid maknanya apa? Just nice, pendek-pendek, kan, nampak macam bodoh sikit tetapi memberi markah penuh. Macam. Okey tak? Teknik KISS tu. Maknanya dia teknik yang akan memberi kamu untuk apa? Untuk markah yang penuh walaupun dia hanya pendek-pendek. Sebagai contoh, demokrasi di Malaysia dijalankan secara tidak langsung. Okey, kemudian kita boleh pilih rakyat. Okey. Yang tambah stupid tu ke? Tak semestinya. Kan? Cikgu nak tukar kepada KISP, Ain Zulaikha. KISP bukan KISS KISP. KISP. Iaitu apa? Keep it simple power. Okey tak? Keep it simple power. KISP keep it simple power. Simple tapi power. Okey. Baik. Okey, demokrasi di Malaysia dijalankan secara langsung. Rakyat terlibat. Terlibat dalam memilih wakil. Wakil ke parlimen melalui pilihan raya. So kemudian kita boleh tambah wakil itu yang dipilih akan membawa dipilih akan membawa isu akan membawa Cikgu, berapa praktis kita akan buat? Berapa praktis? Kejap lagi. Banyak ke? Sikit-sikit je lah kan? Tak apa. Okey, wakil yang dipilih akan membincangkan dasar kerajaan. Di parlimen. Macam tu. Baik. Right. So inilah dia. Rakyat terlibat dalam memilih wakil ke parlimen melalui pilihan raya. Wakil yang dipilih akan bincangkan dasar kerajaan di parlimen. Siapakah pengasas sistem demokrasi di Athens? Ingat. Senang je kan? Siapakah pengasas? Soalan ni, siapakah pengasas sistem demokrasi di Athens? Tapi jangan tulis nama je. Kena buat dalam bentuk ayat. Iaitu sama ada kamu boleh buat sistem demokrasi di Athens diasaskan oleh macam tu. Macam tu ya. Ataupun satu lagi kamu boleh buat pengasas sistem demokrasi di Athens ialah macam tu. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Pengasas demokrasi di Athens ialah macam tu. Mana-mana pun boleh. So penting untuk kamu memilih. Macam tu ya, mana-mana. Okey. Baik. Siapa yang mengasaskan sistem demokrasi? Siapa? Kita baru je bincang kan? Siapa? Siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah. Okey. Ya, iaitu Solon. Solon lah. Solon. Sistem demokrasi diasaskan oleh Solon. Pericles itu yang memantapkan sistem demokrasi di Athens. Dia memantapkan sebab Pericles ini adalah seorang maharaja. Maharaja.
Okay. So ni nampak Solon, pengasas demokrasi Athens. Pericles, dia adalah seorang raja di Athens. Okay. Baik. So cikgu rasa cukuplah hari ni dengan latihan-latihan yang kita dah buat berkaitan dengan Athens. So hopefully nanti kamu boleh ingat, dan nanti kita akan bincangkan kelas seterusnya iaitu berkaitan dengan tamadun Rom. Ya, ada sebarang soalan nak tanya?